Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Huzaifah. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang rancangan perniagaan produk kami iaitu cincau susu. Untuk pengenalan, Air Tangan Menantu merupakan syarikat minuman dengan hasil sepakat 10 ahli kumpulan yang mempunyai makna dan identiti yang tersendiri. Nama syarikat ini adalah hasil kata sepakat di mana perkataan Air Tangan Menantu itu diambil kerana air cincau susu itu akan dihasilkan menggunakan resepi kami yang tersendiri dan ianya juga akan melambangkan hasil usaha kumpulan kami dalam menghasilkan air cincau susu. Air yang akan dihasilkan oleh syarikat kami juga pasti akan mempunyai peminatan tersendiri yang tidak jemu-jemu merasai keenakan air cincau susu kami. Pemilihan nama syarikat yang tepat ini mencerminkan identiti 10 ahli kumpulan kami yang saling bekerjasama dan tolong-menolong dalam menghasilkan produk air cincau susu. Lokasi perniagaan yang dipilih adalah Medan Selera UPMKB dan Makmal Pemprosesan Makanan MPM. Tujuan lokasi ini dipilih kerana ianya berdekatan dengan bilik kuliah yang memudahkan pelajar, pensyarah serta kaki tangan UPMKB membeli air cincau susu kami. Entiti perniagaan ini merupakan perkongsian yang terdiri daripada 10 ahli rakan kongsi. Perniagaan kami berkemungkinan bermula 24 Februari 2024 dengan kos permulaan sebanyak RM4,000. Daripada keseluruhan kos tersebut, sebanyak RM37 digunakan untuk pembelian peralatan perniagaan. Setiap rakan kongsi perniagaan kami mengeluarkan sebanyak 0.25% daripada jumlah kos implementasi iaitu RM4,000. Syarikat beroperasi setiap hari pada jam 9 pagi hingga 2 petang dan tutup pada setiap cuti umum. Kuantiti unit penghasilan air bagi sebulan ialah 7,200 unit. Syarikat kami telah memutuskan untuk menjual air cincau susu dengan harga RM3 per cup di mana harganya sangat berpatutan terutamanya kepada peratusan pelanggan terbesar kami iaitu terdiri daripada pelajar UMKB. Air susu cincau diperbuat daripada dua jenis bahan utama iaitu susu dan cincau. Air susu yang dibanca mengikut resepi yang tersendiri mempunyai gula Melaka bagi menghasilkan ciri estetika pada minuman tersebut. Air cincau susu berasal daripada negara Thailand yang dikenali sebagai cabaan. Air ini menjadi terkenal di Malaysia dan ramai yang menggelarnya sebagai cincau susu. Produk air cincau susu kami dijadikan sebagai minuman yang menyegarkan pada cuaca panas. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya adalah tujuan. Tujuan perniagaan kami adalah untuk menjana pendapatan yang mencukupi untuk menampung kos operasi dan memberikan pulangan kepada pemilik atau pemegang saham. Seterusnya adalah memenuhi kehendak kualiti yang diingin oleh pelanggan. Kualiti produk memenuhi standard harga yang sepatutnya kepada pelanggan dan menyumbang kepada komuniti dari segi harga murah dan kuantiti yang memuaskan. Akhir sekali adalah memenuhi keperluan dan jangkaan pelanggan. Perniagaan dapat mencipta hubungan yang kukuh dan mendapatkan sokongan setia. 4.0 Latar belakang perniagaan. Nama perniagaan kami ialah Air Tangan Menantu. Alamat perniagaan kami dan alamat surat menyurat juga berada di Medan Selera University Putra Malaysia, Kampus Bintulu, Sarawak. Email kami ialah airtanganmenantu.gmail.com. Perniagaan kami ialah perkongsian. Aktiviti utama ialah menjual minuman. Tarik mula perniagaan 9 Ogos 2023 dan kami mendaftar perniagaan kami pada 7 Julai 2023. Nombor pendaftaran ialah 2756002257115. Bank yang kami gunakan ialah RHB Bank dan akaun bank kami ialah 166-034-00141948. Saya akan membentang tentang kedudukan permis perniagaan. Alamat permis perniagaan kita adalah dekat Makmal Pemprosesan Makanan Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu, Sarawak. Itu dekat sini. Dan kenapa kita memilih lokasi ini adalah disebabkan
Permis ini mempunyai ruang yang besar dan kemudahan asas yang sedia ada. Selain itu adalah disebabkan belakang bangunan ini merupakan medan selera yang mempunyai ramai orang makan dekat sana. Oke, so saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Nama saya Harrington dan saya akan membentang bahagian rancangan pentadbiran. Oke, so untuk visi rancangan pentadbiran kami, untuk syarikat kami, visi kami adalah mewujudkan satu sistem perniagaan berasaskan produk air iaitu susu cincau dan dijual di kalangan pelajar UPMKB. Selain itu, produk ini juga akan mula dijual di kalangan pelajar UPMKB bagi mendapatkan minat yang ramai dalam kalangan pelajar sebelum dipasarkan secara luas ke pasaran tempatan. Produk ini juga dihasilkan bagi menjana pendapatan syarikat agar dapat bersaing di pasaran tempatan dan pasaran global. Untuk misi syarikat kami, misi yang pertama adalah ingin menjana pendapatan melalui jualan yang dibuat dan dijual ke pelajar UPMKB dan orang awam. Misi yang kedua, mencari peluang pemasaran yang luas di seluruh Malaysia. Misi yang ketiga, ingin menebus dalam pasaran tempatan dalam tempoh masa yang akan datang. Dan misi yang keempat, ingin memenuhi kehendak dan permintaan pelanggan yang menginginkan produk susu cincau dan menjualnya kepada mereka. Bagi carta organisasi kami, ini adalah carta organisasi kami dengan Muhammad Hafiz Ifan sebagai pengarah, Muhammad Numuizuddin sebagai penolong pengarah, Anu Insyirah, Alfa Nabila, Danisha Joti, dan Jackster Christian sebagai pegawai, dan Ho Ying, Azrin Nabila, Muhammad Syahmi Aiman, dan saya sendiri sebagai penolong pegawai. Yang seterusnya adalah rancangan sumber manusia. Bagi jawatan bagi jawatan terdapat hanya satu pengarah, satu penolong pengarah, satu pegawai kewangan, satu pegawai operasi, satu pegawai kawalan kualiti, satu pegawai pentadbiran, dan 4 penolong pegawai. Yang seterusnya adalah huraian tugas dan tanggung jawab. Huraian tugas untuk pengarah adalah bagi memastikan matlamat organisasi tercapai, bertindak ke arah mencapai matlamat dan penyelesaian masalah, dan membantu tugas-tugas pegawai yang lain. Bagi pegawai operasi bertanggung jawab dalam memastikan segala aktiviti operasi semasa jualan berlangsung berjalan dengan lancar tanpa menghadapi sebarang masalah. Pegawai operasi juga bertanggung jawab dalam memastikan setiap pekerja melakukan tugas dengan lancar. Untuk pegawai kewangan haruslah membuat rancangan keuangan bagi syarikat kami, menilai dan memilih sumber pembiayaan terbaik, dan juga memastikan keuangan syarikat mempunyai penjagaan yang baik dan terurus. Yang seterusnya, pegawai kawalan kualiti. Pegawai kawalan kualiti bertanggung jawab dalam mengendalikan segala aspek pengurusan bahan mentah, memastikan bahan mentah yang dibeli mempunyai kualiti yang baik dan selamat untuk dijual. Yang seterusnya, pegawai pemasaran. Pegawai pemasaran bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan strategi-strategi perniagaan dengan memilih alternatif yang terbaik dalam usaha menarik minat pelanggan. Pegawai pemasaran juga haruslah mempamerkan iklan melalui media sosial seperti WhatsApp. Pegawai pemasaran juga mestilah memastikan produk jualan mendapat tarikan ramai pelanggan melalui strategi pemasaran yang efektif. Yang terakhir, tugas bagi penolong pengarah dan pegawai ialah membantu pengarah dan pegawai dalam melaksanakan tugas mereka, membantu dalam hal pelaksanaan jualan yang disedia oleh pengarah dan pegawai, dan juga membantu dalam segala aspek perniagaan semasa jualan dilakukan dari minggu ke minggu. Yang seterusnya adalah jadual imbuhan balas jasa. Bagi pengarah yang mempunyai hanya satu pekerja, gaji bulanan bagi pengarah ialah 2.500, KWSP bagi pengarah ialah 325, Pekeso ialah 50, dan jumlah gaji pengarah ialah 2.875. Bagi penolong pengarah, gaji bulanan pengarah ialah 2.000, dengan KWSP 260, Pekeso 40, dan jumlah gaji penolong pengarah ialah 2.300. Bagi pegawai kawalan kualiti sehingga pegawai operasi, bagi pegawai kawalan kualiti, gajinya adalah 1.500, KWSP 195, Pekeso 30, dan jumlahnya ialah 1.725. Jumlah yang sama juga gaji yang sama juga bagi pegawai kewangan, pegawai pemasaran, dan juga pegawai operasi, yaitu 1.000 dengan jumlah gaji 1.725, Pekeso 30,
KWSP 195 dan gaji bulanan mereka adalah 1.500. Untuk penolong pegawai pula, dengan jumlah penolong pegawai 4 orang, gaji setiap seorang untuk penolong pegawai ialah 1.000 dan KWSP semua untuk semua penolong pegawai ialah 520, pekesonya ialah 80 dan jumlah gaji bagi 4 penolong pegawai ialah 1.600. Jumlah bilangan penolong pegawai pengarah dan penolong pengarah ialah 10 orang dengan gaji bulanan 1.450 gaji dan KWSP 1.885, pekeso 290 dan jumlah semuanya adalah 13.675. Yang seterusnya adalah senarai perabot dan peralatan pejabat. Yang pertama adalah meja dengan 3 kuantiti, dengan setiap harga meja ialah 130 dan jumlahnya ialah 360. Untuk kursi pula terdapat 8 kursi dengan setiap kursi mempunyai harga RM30 dan jumlah kos untuk semua kursi ialah 240. Untuk whiteboard, dengan harga seunit whiteboard ialah 60 dan jumlah whiteboard adalah satu yang membawa whiteboard mempunyai jumlah kos RM60. Payung kanopi mempunyai terdapat satu payung kanopi saja. Jumlah seunit ialah 40 dan jumlah overall dan jumlah keseluruhan ialah 40. Terdapat 2 komputer, jumlah setiap komputer adalah 600 dan jumlah kedua-dua komputer adalah 1.200. Untuk mesin pencetak, untuk satu mesin pencetak harganya adalah 200 dan jumlah keseluruhan mesin pencetak adalah 200. Jumlah keseluruhan perabot dan peralatan pejabat kami ialah 2.130. Untuk perbelanjaan organisasi pula, untuk yang pertama adalah perabot dan perbelanjaan pejabat dengan aset tetap 2.130. Lalu seterusnya gaji KWSP dan pekeso dengan perbelanjaan bulanan 13.675 dan deposit sewa dengan 800 untuk perbelanjaan lain-lain. Yang terakhir untuk rancangan pentadbiran adalah aspek perundangan. Bagi akta yang kami peruntukkan ialah Akta Syarikat 2016, Akta Skim Kepentingan 2016, Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Akta Syarikat 1965, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Trust Company Act 1949, Akta E1299, Akta Syarikat Pindaan 2007. Bagi peraturan pula, Peraturan Syarikat 2017, Peraturan Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2017, Kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957 dan Kaedah Syarikat Mekanisme Penyelamat Korporat 2018. Itu saja untuk rancangan pentadbiran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nurul Muizuddin. Dan kali ini saya akan membentangkan tentang rancangan pemasaran. Baiklah, kita akan terus pergi kepada bahagian pengenalan. Jadi, bahagian pengenalan, rancangan pemasaran merupakan satu aspek yang penting dalam perniagaan untuk memastikan sesebuah perniagaan itu dapat bertahan dalam jangka masa yang panjang. Kami memasarkan produk air susu cincau kerana tahap persaingannya rendah dan kami mempunyai 10 orang ahli di dalam satu kumpulan dan setiap daripada individu tersebut mempunyai peranan masing-masing. Kami mempunyai 3 pasaran sasaran. Yang pertama ialah pelajar UPMKB, yang kedua staf-staf UPMKB dan yang ketiga ialah orang awam. Baiklah, kita akan pergi kepada saiz pasaran pula. Pembeli utama kami ialah di antara golongan pelajar-pelajar dan staf-staf UPMKB. Menurut hasil kajian kami mendapati dalam seminggu pembelian kami mencecah sehingga RM5,400 dan dalam pada masa sebulan kami mendapat RM21,600. Berdasarkan saiz pasaran kami, jika dibuat selama 3 bulan, ia akan menjadi sebanyak RM64,800. Bagi pesaing pula, di antara kesemua kumpulan amali subjek kami, hanya kumpulan kami sahaja yang menjual air minuman. Kami tidak mempunyai pesaing yang menawarkan barangan yang serupa maupun barangan pengganti kepada kumpulan pelanggan yang sama.
Baiklah, seterusnya saya Ani Isyirah akan membentangkan tentang strategi pemasaran kami. Kami, air tangan menantu, mempunyai strategi dalam memasarkan produk kami. Antara strateginya ialah memastikan mutu, rasa dan rupa air cincau, susu sentiasa berkualiti dan mempunyai nilai estetika tersendiri. Yang keduanya, memberikan perkhidmatan yang lebih cekap, pantas dan tepat pada masa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengedarkan iklan ataupun poster secara berkala. Dan keempat adalah mengekalkan hubungan mesra dengan pelanggan. Seterusnya adalah analisis SWOT secara dalaman dan luaran. Antara kekuatan yang kami ada adalah kami menggunakan resepi yang tersendiri. Keduanya, kami mempunyai tenaga kerja yang mencukupi serta kami mempunyai share pasaran yang baik. Antara peluang yang mungkin kami akan peroleh adalah kurang saingan dalam kalangan pelajar, kos pengangkutan yang rendah dan bahan yang berkualiti. Antara kelemahan yang mungkin kami ada adalah kami kurang berkemahiran ataupun kurang berpengalaman. Seterusnya, ancaman yang mungkin kami hadapi adalah pesaing yang lebih kuat dan pengguna kurang berpuas hati dengan produk kami. Baiklah, seterusnya produk. Produk yang akan kami jual adalah air cincau susu, yang mana air cincau susu ini menggunakan dua bahan utama, iaitu susu dan cincau. Peletakan harga. Bagi peletakan harga pula, kami akan meletakkan harga standard dengan pelajar kerana golongan sasar kami adalah pelajar itu sendiri. Kami melihat kepada dua faktor, iaitu yang menjana keuntungan dan penerimaan produk itu sendiri oleh pengguna. Baiklah, untuk pengedaran pula kami akan mengedarkan dan memberikan produk kami ini secara terus kepada pengguna. Lokasi jualan kami adalah di Medan Selera dan MPM, iaitu Makmal Pembungkusan Makanan. Untuk promosi pula, kami akan mempromosikan kami punya produk secara digital, secara dalam platform media sosial seperti kami menggunakan WhatsApp. Dan selain itu juga, poster jualan secara digital juga kami gunakan untuk menarik perhatian yang lebih daripada pengguna. Baiklah, untuk share pasaran pula, kami menggunakan share rakan kongsi sebanyak 4,000, di mana rakan kongsi seramai 10 orang. Kami mempunyai share pasaran kerana kami tidak memperoleh sebarang dana perniagaan dari mana-mana koperasi ataupun pinjaman. Baiklah, seterusnya untuk ramalan jualan yang kami telah buat adalah secara kualitatifnya, ramalan dapat dibuat berdasarkan perkara seperti keberkesanan siaran iklan penjualan kepada pengguna, faktor perubahan cuaca, musim dan waktu kemuncak iaitu peak hour, dan yang terakhir adalah faktor sumber bekalan bagi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk. Baiklah, ramalan kami, penjualan air cincau susu diramalkan meningkat pada hari yang mana cuaca panas serta pada waktu kemuncak iaitu waktu tengah hari ataupun pada waktu mahasiswa dan mahasiswi telah mengakhiri kuliah mereka. Malah kekerapan kami dalam menyiarkan iklan poster jualan juga dapat mewujudkan kepekaan mahasiswa terhadap jualan kami. Anggaran pembelian juga boleh meningkat jika penggunaan kos bagi bahan adalah daripada modal share rakan kongsi seperti berikut. Baiklah, ini adalah contoh ramalan jualan kami, di mana 4,000 adalah modal permulaan yang kami dapat daripada share. Seterusnya, RM321 itu pula adalah kos bagi membeli bahan keperluan membuat air cincau susu. Seterusnya adalah perbelanjaan pemasaran. Dalam aspek pemasaran, kos kami adalah sifar kerana aktiviti pemasaran semua adalah secara digital, yang mana kami menggunakan aplikasi WhatsApp. Makanya kami tidak menggunakan perbelanjaan yang besar dalam memasarkan produk kami. Baiklah, seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Irfan bin Muhammad Zulkifli, ingin menyambung pembentangan rancangan operasi.
Rancangan operasi terdiri daripada carta alih proses. Berikut merupakan carta alih proses bagi jualan air cincau susu kepada pelanggan. Pertama, kami menerima tempahan daripada pelanggan, iaitu terdiri daripada pelajar UPMKB. Kedua, kami menyediakan air cincau susu kepada pelanggan yang membuat tempahan dan selebihnya akan dijual di Medan. Ketiga, kami mengasingkan air yang telah ditempah dengan air yang ingin dijual di Medan. Bagi mengelakkan daripada kekeliruan daripada pihak perniagaan kami. Yang terakhir, kami menerima bayaran daripada pelanggan secara tunai ataupun secara atas talian. Seterusnya, waktu beroperasi bagi perniagaan kami ialah pada hari Isnin hingga Sabtu pada jam 8 pagi hingga 5 petang dan waktu rehat 12 hari hingga 2 petang. Dan hari Ahad ialah waktu hari cuti bagi perniagaan kami. Okey, seterusnya lokasi beroperasi. Kami memilih Medan Selera UPMKB sebagai tempat perniagaan kami kerana ia adalah kawasan yang strategik untuk menjalankan aktiviti perniagaan kerana berdekatan dengan bilik kuliah, perpustakaan, dewan kuliah dan sebagainya. Pelajar, pensyarah serta kaki tangan UPMKB dapat membeli minuman perniagaan kami iaitu air cincau susu dengan mudah kerana tidak perlu keluar daripada kawasan universiti untuk mendapatkan minuman. Selain itu, pelanggan juga dapat membeli dan menikmati makanan serta minuman di Medan Selera dengan adanya kemudahan kelengkapan seperti meja makan, kipas, kerusi dan sinki untuk dijadikan sebagai tempat mencuci tangan. Okey, seterusnya keperluan bahan mentah. Keperluan bahan mentah bagi menyediakan air cincau susu perniagaan kami ialah pertama, susu Dash Lady, susu pekat, susu cair, gula melaka, ais dan cincau. Jumlah bagi keperluan bahan mentah perniagaan kami ialah RM183.30. Okey, seterusnya senarai peralatan operasi dan overhead operasi. Okey, bagi peralatan terdiri daripada balang air, dayung balang air, bekas dan penutup air, penyedup minuman dan kotak ais. Jumlah bagi peralatan operasi perniagaan kami sebanyak RM167.70. Dan seterusnya overhead operasi. Pertama, utility. Kedua, sewa premis. Ketiga, bil telefon. Dan jumlah bagi overhead operasi sebanyak RM750. Okey, seterusnya ialah perbelanjaan operasi. Pertama, gaji sebanyak RM13,675. Kedua, bahan jualan, utility sebanyak RM400, alatan memasak, modal dan jumlah bagi keseluruhan untuk perbelanjaan operasi perniagaan kami sebanyak RM14,492.70. Okey, yang terakhir, senarai pembekal bahan mentah bagi perniagaan kami ialah yang pertama, Fale Bintulu, kedua, MDS Smart Medan Jaya dan akhir sekali, CC Fresh Wholesale and Supermarket Sindra Berhad. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan terangkan tentang rancangan kewangan dan yang pertama adalah analisis kos peralatan dan barang keperluan.
Terdapat 12 jenis peralatan dan barang keperluan untuk kumpulan kami, dan jumlah untuk barang ini adalah RM321. Ini merupakan senarai barang peralatan dan terdapat 5 jenis, iaitu pisau, pinggan, berkas, papan pemotong dan sudu, dan jumlah untuk barang ini adalah RM37. Anggaran untuk 3 bulan, iaitu bulan September, Oktober dan November, dan bagi setiap bulan anggaran jualan kad merupakan 7,200 kad dan jumlahnya adalah 21,600 untuk setiap bulan. Ini merupakan penyata aliran tunai bagi 3 bulan, iaitu 30 September, 31 Oktober dan 30 November. Dan kita telah mengeluarkan modal sebanyak 4,000 anggaran saja pada 30 September, dan bagi setiap minggu jualannya adalah 5,400. Kita orang telah membuat selama 12 minggu, iaitu bagi 3 bulan. Dan baki akhir, iaitu pada 30 November merupakan RM65,564. Ini merupakan penyata pendapatan bagi akhir pada 30 November 2023, dan modal sebanyak 4,000 tambah dengan jualan sebanyak 64,800, dapat jumlah sebanyak 68,800, dan telah ditolak dengan kos barang untuk dijual, iaitu bahan mentah sebanyak RM3,236. Untuk bersih bagi penyata pendapatan ini adalah RM65,564 Malaysia. Kali ini adalah proforma penyata pendapatan berakhir pada 30 November 2023. Jualan adalah RM64,800, tolak dengan kos pengeluaran sebanyak RM3,236, dan untung kasarnya adalah RM61,564. Belanja pemasaran iaitu gaji sebanyak RM14,500. Setelah tolak untung kasar dengan jumlah belanja pemasaran, untung bersih yang baru merupakan RM47,064 ringgit Malaysia. Yang terakhir iaitu penyata kedudukan kewangan pada 30 November 2023. Aset bukan semasa adalah perabot, iaitu sebanyak RM2,130, dan peralatan adalah RM37. Setelah tambah yang perabot dengan peralatan, terdapat RM2,167, dan aset semasa iaitu tunai sebanyak RM48,897. Setelah tambah dua-dua ni, iaitu aset bukan semasa dengan aset semasa, telah dapat RM51,064. Ekuiti pemiliknya iaitu modal RM4,000 dengan tambah dengan untung bersih sebanyak RM47,064, dan jumlah untuk kedua-dua adalah RM51,064 Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kami yakin jualan air cincau susu akan terus maju dan berjaya di masa akan datang dengan adanya strategi serta usaha yang lebih jitu. Ini kerana faktor saingan bagi jualan air, terutamanya air balang di dalam kalangan para pelajar, persatuan gelap atau pihak tertentu adalah kurang di dalam UPMKB. Hal ini juga bagi menaikkan jualan, faktor seperti memerlukan tenaga pekerja yang mempunyai kemahiran dalam pembuatan air cincau susu, mempromosikan produk air cincau susu serta mengendalikan aliran keluar masuk duit jualan amatlah penting.